المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadhil Musi Majlis, Tuan Pengurusi Masjid Al-Aula Encik Abdul Karim, Tuan Imam Tuan Haji Najib, Encik Osman dan Ustaz Adam, seluruh pegawai-pegawai masjid, ahli kuasa, muslimin dan muslimat, para asatidzah, tuan-tuan yang mati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini mari bersama-sama kita untuk kesekian kalinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengangkat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini. Dan kita harap kita ialah insan-insan pilihan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bahawa kita ialah calon-calon orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dapat berpayung di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada payungan melainkan hanya payungan arasy Tuhan saja, iaitu orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Demi sesungguhnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh teladan yang baik
bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Pada malam ini, tajuk yang diketengahkan untuk bersama-sama kita merenungi dan menghayati ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pemimpin ummah. Umat Islam ialah umat yang sangat bertuah dan beruntung, kerana pemimpin kita ialah pemimpin agung yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi kita semua. Tidak ada seorang pemimpin pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di atas dunia ni yang boleh menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepimpinan pada ummahnya. Walaupun hebat setara manapun seseorang pemimpin, Sayyidina Muhammad tidak akan mampu untuk berada di level Rasulullah. Tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tokoh pemimpin terbaik di dunia dan juga di alam akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidak ada seorang tokoh yang dikenang gemilang sampai hari ini lebih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana baginda ialah utusan Allah. Nabi ialah merupakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemimpin yang disebut dengan Sayyidul Mursalin, penghulu Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam sejarah kehidupan manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada 313 orang Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada umat manusia. Dalam sejarah kemanusiaan, manusia dipimpin oleh 313 orang Rasul mengikut zaman-zaman yang berbeza. Dalam 313 orang Rasul-Rasul ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang jadi pemimpin kepada kita ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad, yang diutuskan nun di hujung akhir zaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu ibarat, perumpamaan Rasul-Rasul yang membawa syariat daripada Allah Subhanahu wa taala ialah seperti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu bangunan yang sangat cantik. Dan orang yang mai tengok bangunan ni semua memuji cantik bangunan ni. Cuma bangunan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya ada satu bata yang masih belum orang buh. Maka orang pun mai mengucapkan cantik bangunan ni, tapi sayang bata tu tak ada lagi. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, akulah bata tu, dan akulah yang menyempurnakan syariat yang telah pun disyariatkan syariat itu kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maknanya itulah binaan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari dulu, miladun Adam, daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah Nabi Allah Isa alaihi salam, semua membawa ajaran yang sama, iaitu ajaran agama yang disebut dengan Islam. Seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
yang Allah sebut inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Dan siapa yang cuba cari selain Islam sebagai agama, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang cuba cari selain Islam sebagai din, falan yuqbala minhu, maka Allah tidak akan terima orang tersebut dalam pencarian agamanya. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka penutup kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tidak ada lebih daripada Islam, dan tidak ada sebarang agama boleh menandingi Islam. Bila kita faham makna din, inna dina indallahi al-Islam, agama di sisi Allah Islam ya. Apa dia makna din? Din ialah cara hidup. Dia berbeza dengan millah. Millah ni iaitu ritual ibadat. Macam mana cara nak buat ibadat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut din ialah cara hidup. Mana cara hidup pakai agama, itu mana din. Tidak satu pun agama yang memandu umat manusia melainkan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari nak tidur sampai bangkit tidur, dari bangkit tidur sampai nak tidur balik, dipandu oleh Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Mana ada agama macam Islam? Tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari sehina-hina perkara, sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, dipandu oleh Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa dia selekeh-lekeh perkara tu? Masuk jamban. Apa dia sebesar-besar perkara tu? Memerintah negara. Dipandu oleh Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, siapa yang bawa pedoman tu? Rasul-Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pedoman itu lengkap selengkap-lengkapnya dengan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Bila turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, pada saat perhimpunan agung manusia, itu perhimpunan haji. Haji pula ialah hajjatul wada'. Maka turun ayat yang terakhir itu. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, dan aku telah sempurnakan kepada kamu nikmatku pada kamu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku redha Islam jadi agama kamu. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, yaitu umat terakhir di akhir zaman ini, yaitu umat Muhammad ini, ialah merupakan satu kemuliaan yang Tuhan bagi kat kita semua. Daripada generasi sahabat sampai generasi yang terakhir di akhir zaman. Maka pada malam ini malah kita rasa beruntung dan betul bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syurga diharamkan dimasuki oleh umat yang sebelum kita, sehingga kita dulu masuk syurga. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan begitu mulianya umat Muhammad. Walaupun kita semua tak pernah tengok wajah Rasulullah, tapi Nabi terlebih dulu kenal kita melalui selawat-selawat yang kita hantar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
pada saat kita bagi salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama Nabi jawab salam kita. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, macam mana cara Nabi jawab salam kita? Yang pertama kata ulama, dihadirkan ruh Nabi depan kita untuk menjawab salam yang kita ucapkan pada baginda. Pendapat yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad, disampaikan salam kita pada Rasulullah, maka Nabi menjawab semua salam-salam umatnya. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, begitu mulianya kita sebab Nabi terlebih dulu tahu siapa kita, bin kita, dan melihat wajah kita sebelum kita melihat wajahnya, sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, begitulah kita di bawah kepimpinan agung, kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, umat Islam yang patuh pada Allah dan Rasul ialah umat yang Nabi kita berbangga dengan kita. Hatta Allah SWT, kalau umat Muhammad ini berdosa dan bermaksiat sekalipun, tetap dipandang oleh Nabi kita. Nabi sebut, syafaati li ahli al-kabairi min ummati, syafaatku ialah untuk orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Nak kata apa lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu mana saya ziarah sebuah tempat di Turki, di Topkapi, beratok kita ni sebab nak tengok janggut Rasulullah, rambut Rasulullah, pedang Rasulullah, sallallahu alaihi Muhammad. Nak tengok rambut, janggut yang pernah ada di badan Nabi hari itu, beratoklah kita, sallallahu alaihi Muhammad. Beratok. Tiba-tiba saya terlangut tengok di atas bahagian atas tu ditulis syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Allahumma salli alaihi wasallam. Syafaatku ya untuk orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Ketika tu saya menangis. Siapa saya menangis? Dalam hati kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, syafaat Nabi untuk orang yang berdosa besar di kalangan umat dia. Takkan kita yang tak pernah berdosa besar ni tak disyafaat oleh Rasulullah? Takkan Nabi tak syafaat kukut? Demi rasa macam tu. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Contoh, hari ini tengah duk kalut tentang kematian begitu ramai 180 orang yang mati lepas tengok bola di Malang. Nama penempat Malang, memang Malang sungguh. Sallallahu alaihi wasallam tengok bola, kalah tak boleh terima kalah. Mula-mula berkeli dalam padang antara pemain dengan pemain, last sekali turun hak puak yang tak boleh terima kalah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad turun. Lepas tu bertembung di antara penyokong hak ni dan penyokong hak ni. Akhirnya mai unit pencegah kerusuhan, mai hak tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sepak orang, dia tendang orang, dia pukul orang, dia lempar gas bedih mata. Akhirnya bila mana orang tak tahan, dia pandai lari keluar. Katanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pintu satu ya. Akhirnya subhanallah yang lari rebah, itu yang jadi pakat tindan aku, pijak aku. Tuan-tuan, 180 orang mati. Ini sejarah dunia ni tak pernah berlaku di Nusantara. Ini ada makna apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Dan tadi dia beritahu FIFA akan ambil tindakan. Berapa bulan tak boleh main bola, tak boleh masuk pertandingan.
Sejarah dunia ni, masalah Sayyidina Muhammad berlaku di Nusantara. Makna apa kita tak tahu. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Segi fikir, oh gila hampa mati. Hampa mati lepas tengok bola. Tuan-tuan, ke ada mau mati tengok bola? Bukan gila, memang tak mau. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau mati lepas baca Quran ke, lepas sembahyang ke, lepas zikrullah ke, semua kita nak. Tengok bola tak mau mati, kita tak mau mati. Lepas tengok bola tak mau mati. Mana apa? Mana benda tu benda sia-sia. Kita tak mau. Kalau ikut mati, sia-sialah mati hampa. Tapi Rasulullah, tuan-tuan, Nabi sebut, ditunjukkan amalan umatku kepadaku. Kalau aku melihat amalnya baik, hamidullah alaih, aku ucapkan alhamdulillah kepada Allah. Bila aku melihat amalan kejahatan umatku, istaghfartullah alaih, aku pohon ya Allah sallallahu alaihi Muhammad, ampunkan dosa umatku. Nak kata apa lagi? Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Maka kita tak tahu bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok kita buat baik, Nabi kita syukur sebab kita menjejak ajaran dia. Kalau Nabi tengok kita buat jahat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, istaghfartullah alaihi. 2-3 hari ni juga viral isu lepa duk menari geng gig depan Masjid Zahir di Los Angeles. Sahabat Sayyidina Muhammad, geng skinhead dulu ni buat menari tu 2 malam. Sahabat Sayyidina Muhammad kena gaya depan Masjid Zahir dia buat. Kita tak tahu apa motif dia. Tuan-tuan, segi tengok kejahatan, tapi Nabi kata istaghfartullah alaihi, aku pohon ya Allah, ampunkan dosa mereka. Maka tuan-tuan, subhanallah, inilah pemimpin yang berada di hati umat. Sahabat Sayyidina Muhammad. Dalam ayat yang saya sebut tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada contoh teladan yang baik bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah dan Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Uswah ni tuan-tuan, uswah ni, contoh teladan ni, makna Nabi kita buat, kita ikut. Allahumma salli ala sayyidina. Tidak ada satu orang pemimpin yang peribadi akhlaknya diikut kecuali Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada satu pemimpin yang gaya hidupnya ditiru, diikut, melainkan Rasulullah. Sebutlah pemimpin manapun, tak akan jadi seperti Rasulullah. Maksud saya, Sahabat Sayyidina Muhammad, pemimpin daripada agama yang bukan agama kita. Tak ada satu orang pemimpin daripada agama kita yang gaya hidup dan cara hidupnya ditiru. Tuan-tuan, melainkan Rasulullah. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita tiru cara hidupnya. Maka tinggalan Nabi itu dia panggil sunnah. Sunnah ni apa yang Nabi jalani dalam hidupnya. Sebagai contoh, pakai serban sunnah, pakai jubah sunnah, bersugi sunnah, salat Sayyidina Muhammad, simpan janggut sunnah, berpakaian putih sunnah. Mungkin ada orang kata serban tu tradisi orang Arab, salah senang. Jubah tu tradisi orang Arab. Ada satu orang dia balik Mekah, salah Sayyidina Muhammad, dia balik Mekah, dia pakai serban Arab Mekah tu, lepas tu dia buat egal. Tuan tak ada egal, hak bulat tu kepala. Hak tu bukan sunnah salah Sayyidina Muhammad. Hak tu ialah gaya pakai orang Badawi.
Orang Arab yang duduk di kampung Saudara Sayyidina Muhammad, yang nomad tu, yang berpindah randah tu, Saudara Sayyidina pakai serban buh egal. Asal maknanya iqal, tapi oleh kerana orang Arab ni dia pelik, qaf dia tak kerti sebut, dia sebut ga, egal. Ni orang Arab Saudi. Egal ni tuan-tuan, Saudara Sayyidina Muhammad, bila mana seorang Arab dia naik unta, Saudara Sayyidina Muhammad lepas tu dia berhenti nak berehat, unta dia suruh turun duduk. Jadi bila mana unta duduk, Saudara Sayyidina Muhammad dia ikat lutut unta tu dengan egal tu lah. Saudara Sayyidina Muhammad bila ikat lutut tak bangkit dalam unta tu. Lepas tu bila nak bangkit, nak jalan pula, dibuka egal tu, unta bangkit, egal tu buat atas kepala. Tu egal. Tu bukan sunnah. Tapi orang yang pergi Mekah ni dia tak mengaji, dia tak jumpa. Hari Jumaat pakai egal, main-main Jumaat. Tuan-tuan, yang sunnahnya serban. Walaupun kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang Arab pakai, itu budaya orang Arab. Saudara Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, betul. Tapi selepas Nabi dibangkitkan sebagai Rasul, langsung declare sunnah. Faham? Sebelum untuk orang Arab pakai, semua pakai serban. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak kira sunnah lagi. Nabi cukup Nabi umur 40 tahun diangkat sebagai Rasul, langsung law tu juga serban jadi sunnah. Pakaian orang Arab pakai jadi sunnah. Orang Arab nak beri gigi, lepas tak pakai beri gigi, lepas pakai sudi, langsung jadi sunnah. Saudara Sayyidina Muhammad. Pasal apa tuan-tuan? Sebab agama tu mudah. Ad-din yusrun, agama tu mudah. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan jangan susahkan. Kalau nak kena ambil hak lain buat pula, Saudara Sayyidina menyusahkan. Jadi hampa dah pakai dah, hampa buat dah, jadi terus hampa pakai, hampa buat jadi sunnah. Itulah Islam yang mudah. Tuan-tuan, subhanallah, Saudara Sayyidina Muhammad dan Nabi kita menggalakkan kita mengikut sunnahnya. Makan macam mana, minum macam mana, berjalan macam mana, tidur macam mana, semuanya dah Nabi tinggalkan untuk kita. Saudara Sayyidina Muhammad. Cuma kita nak pelajari balik ya, Nabi buat dulu apa, makan macam mana, tidur macam mana, menerima tetamu macam mana, nikah kahwin macam mana. Saudara Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, nak kena mengaji balik ya, Nabi buat tu apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Nabi SAW hari Jumaat, Nabi tak pakai baju warna lain, melainkan putih dah. Oh, pakai putih, no? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun tahu, sunnah. Kita pun dah tak pakai dah baju warna lain pada hari Jumaat, main Jumaat, melainkan baju putih. Kita dah ikut satu sunnah. Bila main Jumaat, Rasulullah SAW, kita pakai kain. Kain itu dah sunnah. Dia panggil izar. Ustaz, pakai seluar Ustaz? Seluar ialah sunnah Nabi Allah Ibrahim. Jadi kita kata kami pakai seluar, kami ikut orang putih, tak ada apa. Kami pakai seluar, kami ikut sunnah Nabi Allah Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda ni semua benda baik, semua Islam. Sebab Nabi kata, Allahumma salli, al-hikmatu dhallatul mu'min, aina yajiduha fahuwa ahaqqu biha. Semua benda baik itu ialah benda yang hilang kepunyaan orang beriman. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila mana dia jumpa benda hilang tu, dialah yang lebih layak dan sesuai nak ambil benda hak hilang tu. Faham tak? Jangan kata orang putih punya pakai seluar. Seluar tu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah orang yang mula-mula pakai seluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Begitulah yang kita tengok. Sebenarnya orang putih tak ada apa.
Semua ambil akidah Islam. Contoh, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuan-tuan. 1 macam tu, 2 macam tu, 3 macam tu, 4 macam tu, 5 macam tu. Kita kata, tuan-tuan kata tu angka orang putih lah. Saya ingat tuan-tuan kata angka orang putih. Hak kita hak Arab. 1, 2, 3, hak tulisan Quran tu, kan? Kita kata itulah tulisan Arab. Kita kata itulah tulisan Islam. Sebenarnya masalah saya nak hak 1, 2, hak 3, tuan-tuan, Islam punya. Siapa yang menulis macam tu? Al-Khawarizmi. Suatu mana saya pergi ke Morocco, saya terkejut, saya tengok macam mana, sebab mereka buat apa ni, pembacaan masuk waktu semayang melalui matahari suluh tu. Masalah saya nak angkanya, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hak kita kata orang putih tu. Saya kata mana, macam mana soalan Sayyidina Muhammad? Tuan-tuan, rupa-rupanya Al-Khawarizmi yang mula tulis tu. Tuan-tuan, orang ngaji algebra, kan, sin, cosine, tangent tu sebenarnya bukan nak lepas hak kita. Hak orang putih hak mana? Hak tulisan Roman tu. 1, 2 macam tu, 3 macam tu, 4, 1, V. Tu orang putih. Hak tu Roman. Tuan-tuan, dia bukan ada apa, semua tiru kita. Salah Sayyidina Muhammad. Sampai orang putih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa orang panggil, Angkatan Laut orang putih, Admiral. Kita pun bangga pakai baju Admiral. Sebenarnya Admiral tu bukan ada tu, kita punya Amirul Bahri, Raja Laut. Raja Laut Islam pernah menguasai laut. Dia ambil buat Admiral. Maka tuan-tuan, itulah kalau tak kerana Islam tak maju dunia hari ini. Salah Sayyidina Muhammad. Islamlah yang memajukan dunia berasaskan pada akidah dan pembawakan yang telah pun diasas oleh Rasulullah, sehingga Islam menyebar ke seluruh dunia. Salah Sayyidina Muhammad menyampaikan rahmat kepada sekalian alam. Siapa yang bawa? Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita yang bawa. Tuan-tuan, maka Nabilah pemimpin ummah. Maknanya bila Islam, Nabi dibangkitkan sebagai Rasul, tumpang tuahnya Islam pun dapat, orang tak Islam pun dapat, binatang pun dapat, malaikat pun dapat, jin pun dapat, semua alam dapat. Rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Tuan-tuan, subhanallah, sahabat Sayyidina Muhammad, maka benar-benar sungguh Nabi ialah pemimpin kepada umat ini. Maksudnya, siapa ikut Islam, dia berjaya. Siapa tinggal Islam, dia akan pecundang. Sebab itu, kita kena bangun, kita kena bangkit bersama dengan agama. Islam ni kalau nak bagi maju, dia kena ikut agama. Kita hidup hari-hari ni nak bagi baju, kena ikut agama. Orang putih, mereka maju lepas tinggal agama. Contoh, dulu waktu kita mengaji sejarah dulu, ada satu ilmu dalam sejarah, dia panggil revolusi Perancis. Revolusi Perancis ni itu bermula kemodenan Eropah. Eropah wala-wala gelap, dia cerah lepas mai revolusi Perancis. Salah Sayyidina Muhammad. Macam mana bermula revolusi Perancis? Ketika mana raja memisahkan pemerintahan dengan agama. Salah Sayyidina Muhammad. Agama di mana? Di gereja ya. Pemerintahan di mana? Di istana. Salah Sayyidina Muhammad. Maksudnya Salah Sayyidina Muhammad yang memerintah, yang beragama dipisahkan. Tu dia panggil sekular.
Bermula pemisahan di antara agama tak ada sangkut paut dengan dunia, Rasulullah SAW Muhammad. Agama tak bersangkut paut dengan pemerintahan, tu dia panggil sekular, ajaran sekular, ataupun disebut dengan sekularisme. Jadi Barat mereka maju dengan sebab pisahkan agama dengan kehidupan, tapi tidak Islam. Kalau siapa-siapa mula tinggai agama, tentulah permulaan kehancuran. Sebab Islam ialah ad-din, Islam ialah cara hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nega contohnya, nega tak mau pakai agama. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak bagi untung lah, tapi tak kira zakat, tentulah kehancurannya. Nega kena nak bagi untung saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak sedekah, tentulah permulaan dia akan gagal dalam perniagaan. Ala sayyidina Muhammad, maknanya tu nega tak boleh tipu. Jangan pakai konsep Cina. Kalau tak tipu bukan Cina. Cina menega, dia kena tipu. Kalau tak tipu bukan Cina. Jangan pakai konsep Cina. Ala sayyidina Muhammad. Contoh lain, waktu mana saya ikuti satu program public speaking. Public speaking ni macam mana nak berucap di depan orang. Yang ceramah tu, dia kata kita kalau nak ceramah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, kita kena anggap orang semua bodoh, kita yang pandai, baru boleh ceramah. Betul tak itu? Pada saya tak betul. Tak betul, dia ambil orang putih. Kalau nak ceramah kena anggap semua orang bodoh, kita yang pandai. Kesian kat tuan-tuan kalau saya kata macam tu, nak marah. Tak boleh. Mana boleh kita menindakkan orang, tak boleh kita menghina orang. Agama kita tak bagi. Tu macam mana cara nak ganti Islam bertempat, ganti hak tadi tu? Bila kita ceramah, kita kena masalah Muhammad menganggap dan merasa di kalangan kita ada yang pandai-pandai. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau aku salah, aku harap lagi lepas tegur aku. Tu konsep Islam. Salah Sayyidina Muhammad. Bila semai pegang hulu ni, ramai orang pakai sorban. Salah Sayyidina Muhammad. Pergi tempat lain dah kurang dah pakai sorban. Mungkin dengan sebab tuan-tuan ramai mengaji pondok Salah Sayyidina Muhammad. Mungkin dengan berkat Patih dulu. Salah Sayyidina. Tadi saya sempat pergi pondok Patih. Saya mengaji pondok Patih tahun 87. Bukan lama pun, lebih kurang dekat-dekat setahunnya. Pergi kenal kitab sebelum pergi mengaji di Mesir. Salah Sayyidina Muhammad. Yang saya nak tengok tu sungai yang saya mandi dulu ni, Salah Sayyidina Muhammad. Pergi tengok tak ada sungai dah. Sayang sungguh. Masuk dulu cepat. Dulu ni saya cerita, saya duduk Pulau Pegang. Salah Sayyidina Muhammad. Semangat nak main mengaji pondok ni, bawa belanga, periuk, pinggan, mangkuk buh dalam gundi. Salah Sayyidina Muhammad. Naik bas di Pulau Pegang, bas Maras, turun di Baling, naik bas pula daripada Baling tu main ke Kerohan. Dulu orang panggil Kerohan. Salah Sayyidina Muhammad. Allah, jalan macam tu berapa belah guna tau. Salah Sayyidina Muhammad. Turun di pala jalan pula dalam pondok tu. Ngomong jalan. Salah Sayyidina Muhammad. Tak ada seorang pun berhenti ambil. Jalan sampai pondok. Salah Sayyidina Muhammad. Hari Jumaat tu hari pekan hari kot. Pekan Hamil keluar daripada pondok, mai beli ikan, beli apa di pondok. Tadi abang ada apa, waktu tu masak pakai cili buk sedap. Waktu tu Salah Sayyidina Muhammad. Waktu tu sejuk, ada kedai bandel. Waktu tu pakai longkot, mengajikan longkot kemai. Bukan di England yang pakai, di Pekalan Hulu.
Masalah dikruh sejuk, ke 11.30 sejuk lagi. Yang menariknya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad waktu turun pergi mandi tu, Pak Tih mandi sekali. Allahu Akbar. Pak Tih rendah diri sungguh. Masalah Sayyidina Muhammad. Tadi mai berjalan, turun kereta pergi turun sungai. Tak ada sungai dah. Budak-budak pondok kenal, keluar meneruh. Alhamdulillah. Waktu tu umur 17, 30 tahun dulu. Tuan-tuan subhanallah, dengan berkat Patih, dengan berkat pondok, jadi hidup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya teringat Patih. Patih ni dia buka pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tu orang nak pergi di tauliah. Betul sungguhlah orang nak pergi tauliah ni, suruh Patih baca kitab. Dia tu guru pondok, tapi suruh dia baca kitab, nak tengok nahu dia. Patutnya tak usah bagilah, tak usah tanya untuk guru. Masalah saya nak panggil mai, nak bagi sijil, nak bagi tauliah ya, patut macam tu. Tapi masalah Sayyidina Muhammad mentemu luga Patih pun baca. Mai dalam satu bacaan, penemu luga tu kata, Patih pasal baca macam tu, pasal baris macam tu. Patih pun kata, dalam Mu'min Nabi ada dua wajah. Tercengang kau tu. Mu'min Nabi pun tak nak buka, tak nak buka. Nak apa kata masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita ni, kalau saya lah jadi penemu luga waktu tu, tak bagi ya, tak suruh baca, tok guru. Jadi saya kenal kitab besar-besar di Pondok Patih. Ngaji Bukhari, ngaji Muslim, ngaji Yasin Fakihi, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu pergi masjid, dah kenal kitab, buat kitab tu lah ngaji di masjid. Ngaji Syarah Tahrir kat Patih. Payah Syarah Tahrir tu, kitab fiqh payah. Kenal kitab tu pergi ngaji di masjid. Alhamdulillah, berkat Patih. Tuan-tuan, jadi dengan sebab ada pusat ilmu, maka hiduplah amalan Islam. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, maka Nabi lah yang tinggal tu semua, yang meninggalkan ajaran itu untuk kita mengikut dan kita menghayati. Mana ada seumpama Nabi pemimpin kepada ummah seperti Nabi telah memimpin umat ini. Nabi memimpin para sahabat, sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bawa kepimpinan itu kepada tabi'in. Allahumma salli ala sayyidina. Tabi'in bawa kepimpinan itu kepada tabi'ut tabi'in. Sampai mewarisi generasi demi generasi, generasi demi generasi, sampai pada kita pada hari ini. Kita ni subhanallah, yang ada pada kita ni ialah warisan yang Nabi tinggalkan hari itu. Maka atas sifat Nabi kepimpinan ummah yang teragung, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah ajak kita, Muhammad Rasulullah, dia insan berjasa pada kamu, kamu kena balas jasa dia. Apa cara membalas jasa Nabi? Selawat pada Nabi. Pasal Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sebab selawat ni mana apa? Selawat daripada Allah rahmat, selawat daripada malaikat istighfar, selawat pada kita doa. Maknanya doa pada Rasulullah. Itulah cara Allah ajak kita balas jasa Nabi. Selawat dekat Nabi, balas jasa Nabi. Sebab Nabi kata, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak terima kasih kat orang, berarti dia tak berterima kasih pada Allah. Tidak ada orang yang paling kita kena berterima kasih lebih dari Nabi kita. Hatta mak ayah kita sendiri pun kita kena lebih Nabi daripada mak ayah kita sendiri. Hatta anak-anak kita sendiri pun, sallallahu alaihi Muhammad, kita kena lebih Nabi daripada anak-anak kita sendiri. Sebab Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku
Tidak, ia lebih mengasihi daripada mengasihi mak ayah dia, anak dia, dan manusia keseluruhannya. Allah SWT siapa? Sebab kalau tak diutuskan Nabi, kita tak Islam lagi, kita tak semayang lagi, kita tak puasa lagi, kita tak tutup aurat lagi, kita tak kenal Tuhan lagi, kita tak kenal Tuhan lagi. Nabi lah jadi asbab kita kenal Tuhan, dan kita rasa manisnya beragama. Makna Nabi jasa besar semua. Jadi terhadap orang yang berjasa ni kita kena doa, dan wajib mendoakan Rasulullah SAW. Tuan-tuan, wajib mendoakan Nabi itu tak mana? Dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tak selawat kepada Rasulullah, sembahyang reject. Wajib berterima kasih kepada Rasul, doakan Rasulullah SAW. Dan Nabi kata, siapa-siapa pergi Mekah tak pergi ziarah makam dia, Nabi kata orang tu menyakitkan perasaannya. Nabi kata, man hajja wa lam yazurni faqad jafari. Siapa yang pergi Mekah tu dengan fardu haji tapi tak ziarahi kuburku. Cuba tengok hadis tu, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Siapa yang tunaikan fardu haji tapi dia tak ziarahiku, dia telah menyakitkan perasaanku. Tuan-tuan, Nabi kata siapa yang tunaikan fardu haji tapi dia tidak ziarahiku, walam yazurni. Nabi tak kata walam yazur qabri. Kalau ziarah kuburku berarti Nabi kita mati. Tapi bila Nabi kita sebut walam yazurni, mana apa? Nabi kita hidup. Kalau syuhada pun hidup, Nabi lebih aula. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau syuhada pun hidup, Nabi lebih aula untuk hidup. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Maka subhanallah, dulu ada seorang pemimpin. Pemimpin tu ada sampai hari ini. Dia kalau pergi Mekah, dia tak ziarah Madinah, dia tak pergi ziarah Rasulullah, sebab dia anggap Nabi tu memimpin macam dia. Aku pemimpin, Nabi pun memimpin, dia anggap dia sama level dengan Rasulullah. Silap. Kalau dia kata macam tu, murtad. Kalau dia anggaplah hati, tak sampai lagi. Tapi kalau dia kata Muhammad Sayyidina Muhammad, dia tak ziarah Nabi sebab Nabi macam dia. Dia pemimpin rakyat Malaysia, Nabi pemimpin orang Arab. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, Nabi bukan sebarang pemimpin. Nabi utusan Allah. Hang siapa? Nabi itu utusan Allah. Hang tahu tak, syurga tu diharamkan masuk hatta rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam kalau tak dimasuki dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka Nabi ialah insan yang wajib kita menghargai sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan, siapa yang sembahyang banyak, dia akan jadi jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang ni tuan-tuan, hak Allah. Sembahyang ni hak Allah. Tapi siapa-siapa yang tunaikan hak Allah banyak, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan jadi jiran Nabi dalam syurga itu. Satu orang sahabat demai kepada Rasulullah. Dia kata, Rasulullah boleh tak Rasulullah berdoa kat saya nak jadi jiran Nabi dalam syurga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kata boleh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tapi hang kena tolong aku, hang kena tolong aku dengan hang kena memperbanyakkan sujud. Aku boleh doa dengan hang, tapi hang boleh tolong aku tak? Hang kena memperbanyakkan sujud. Apa makna memperbanyakkan sujud? Banyak sembahyang. Banyak sembahyang. Pasal apa? Sebab dalam sembahyang tu ada ucapan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagi salam pada Rasulullah. Siapa-siapa teringatkan Rasulullah, nak siapa-siapa teringatkan Rasulullah, nak bagi salam pada Rasulullah, mai Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringatkan Nabi, ambil wudu, Allahu akbar, sembahyang.
Tu kata ulama, sallu kama raaitumuni usalli. Soalan saya, semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Kata ulama, kamu kena semayang sampai kamu nampak aku dalam semayang kamu. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab Islam ni ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semayang itu bergabung di antara Allah dan pesuruhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampai kita kena semayang sampai nampak seperti kita melihat Nabi kita semayang. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Sebab tidak ada insan yang paling khusyuk semayangnya lebih dari Nabi. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan, marilah kita mensyukuri menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan barangkali di kalangan kita ni ada orang yang akan masuk syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketika hari ini saya terfikir, teringat tu hati duk main duk kepala otak. Nabi kata, Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan sallallahu alaihi wasallam wa amisni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, hidupkanlah aku wahai Tuhan sebagai seorang miskin, dan matikan aku sebagai seorang miskin, dan himpunkan aku di hari kebangkitan nanti bersama-sama dengan orang-orang miskin. Tu saya kata, di kalangan kita ni ada orang akan masuk syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sallallahu alaihi wasallam, dengar hadis tu langsung jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tak mau dah kaya, izinkan aku nak perhabis semua harta aku nak masuk syurga dengan engkau, kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Abdul Rahman, hang tak boleh, hang kena kaya. Kalau orang lain tak apa, hang tak boleh, hang kena kaya, sebab orang miskin ditumpang. Jadi baliklah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf menangis sebab tak boleh masuk syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk syurga merangkak. Pasal apa? Harta banyak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang-orang miskin masuk syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya syurga, tuan-tuan tahu tak apa dia? Syurga ni tak ada satu orang lagi pernah masuk ni. Nabi langkah masuk, barulah umat dia masuk, barulah umat lain semua masuk. Berarti ada hari pembukaan pintu syurga. Hari itu Nabi lah yang akan buka pintu syurga. Umatnya hadut dengan Nabi siapa? Orang-orang miskin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu sebab itu Nabi SAW tak mau jadi kaya. Kalau Nabi nak kaya, Nabi dah, Tuhan izinkan tukar bukit-bukit Mekah jadi mahal. Turun seorang malaikat namanya Ismail. Malaikat Ismail ni tak pernah turun, malaikat turun pada hari itu alaihi salam. Demai ditawarkan pada Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, Allah utuskan aku untuk menyampaikan satu mesej. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mesej selalunya dibawa oleh malaikat Jibril, tapi hak ni Jibril tak bawa. Allah utuskan malaikat namanya Ismail untuk bawa mesej tu. Jadi Nabi berada di depan malaikat Ismail, berada di depan malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Ismail, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah bagi pilih pada engkau, sama ada engkau nak jadi Nabi bersifat raja ataupun engkau nak jadi Nabi bersifat hamba. Nabi dengar dengan pilihan tu dah condong nak jadi Nabi, nak jadi Nabi bersifat hamba. Tapi Rasulullah ni tinggi akhlak baginda, hati ada jawapan, tapi tetap minta pandangan gurunya malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam.
Nabi tengok muka malaikat Jibril. Berarti Nabi menunggu jawapan. Kata malaikat Jibril memberi isyarat macam ni, merendahlah Muhammad. Nabi syukur sebab sama pandangannya dengan pandangan gurunya alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat tu kata Muhammad, kalau engkau nak jadi Nabi sifat raja, Allah akan tukarkan semua gunung-gunung Mekah jadi gunung-gunung emas. Dan kata tak, aku tak mahu. Pasal apa Nabi tak mahu jadi orang kaya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi ialah pemimpin ummah. Kalaulah Allah salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita kaya, orang miskin tak boleh ikut Rasulullah. Kalau Nabi kita kaya, orang miskin tak boleh tiru Rasulullah. Nabi ingat orang miskin, sebab Nabi pemimpin sejati. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi miskin, orang miskin boleh ikut cara hidup Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang kaya boleh hidup seperti mana hidup cara Rasulullah. Tuan-tuan, 23 tahun Sallallahu alaihi Muhammad Nabi kita hidup 13 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Semua untuk kita ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua untuk kita. Baru ni saya dengar satu orang pimpinan politik, dia ceramah. Dia kata Nabi pun tak tunai janji. Ni kan kita, uish berani kita macam tu. Nabi pun tak tunai janji. Saya depan salah, saya tak boleh tunai manifesto. Dekat dengan Nabi pula. Nabi sendiri dia kata Rasulullah Sayyidina Muhammad janji nak masuk Mekah, tiba-tiba tak boleh masuk Mekah. Jadilah perjanjian Hudaibiyah. Nabi sendiri tak tunai janji. Ya Allah, sanggup pun kata kat Rasulullah. Kita dengar, ya Allah, kata kat Nabi. Tuan-tuan, Nabi semua hukum. Ada Sayyidina Muhammad. Nabi salah pun hukum. Faham tak? Nabi semayang 4 rakaat, tapi Nabi buat 2. Salah Sayyidina Muhammad. Dah bagi salat, Nabi bangkit terus duduk salat di dinding. Mai seorang sahabat, "Al-qasarta ya Rasulullah?" Sallallahu alaihi Muhammad, "Engkau qasar ke Rasulullah?" "Tak." Nabi kata, "Bal tamam." Mayang tamam. "Bal qasarta ya Rasulullah." Engkau qasar wahai Rasulullah. Bila Nabi dengar kata dia rupanya qasar, Nabi turun dari tempat imam, Allahu Akbar. Nabi mengimamkan balik semayang, tambah lagi 2 rakaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi hukum Nabi salah pun. Maknanya kalau kita bercakap dalam mazhab kita, kalau tak lebih daripada 6 patah perkataan lepas bagi semayang, sambung balik semayang, Allahu Akbar. Nabi salah pun jadi hukum. Tak boleh kata Nabi tak tunai janji. Na'udzubillah min dzalik. Sebab semua dalam hidup Rasulullah semua hukum. Sallallahu alaihi Muhammad. 23 tahun semua untuk kita. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Maka pada bulan Rabiul Awal ni malah kita menghargai izan teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Terlebih-lebih lagi pada hari Jumaat namanya. Hari Jumaat ni, hari Jumaat, hari-hari yang kita kena paling banyak berselawat dalam seminggu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu kita akan menyambut hari lahir Nabi 12 Rabiul Awal pada hari Ahad. Kita harap insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad kita menyambut hari lahir Nabi pada tahun ini lebih mekar hati kita, merasa kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad. Selawat sebanyak-banyaknya. Hari Jumaat ni kena selawat banyak. Hari mana Rasul tu lagi kena banyak selawat. Hari 12 Rabiul Awal kita mengenal hari lahir Rasul. Jasa Nabi itu besar pada kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tak ada cara macam mana kita nak mengucapkan terima kasih, melainkan mendoakan Rasulullah. Maka kita membaca selawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pihak pimpinan masjid di atas
Sallallahu Sayyidina Muhammad. Liputan pada malam ini, dan saya pun rasa syukur sangat Sallallahu Sayyidina Muhammad kerana dapat mai ke Pekalan Hulu, ke Keroh ni Sallallahu Sayyidina Muhammad selepas daripada bukan tak mai lalu je. Jadi Sallallahu Sayyidina nak pi naik ke atas lagi Kelantan lalu. Di malam ni, hari ni saya syukur jadi dapat singgah ke Pondok Tok Guru Pak Teh dan mengembau kenangan dulu dengan beliau Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dan jadi asbabnya lah jemputan tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan dah jemput, dia kata nak pergi situ, tak pergi. Tapi alhamdulillah bila tuan-tuan jemput, siang mai awal saya nak pergi orang pondok dulu. Sallallahu Sayyidina Muhammad duduk di pondok dulu, malam-malam dengan lepas hapai Matam Zubat, Matam Alfia, sampai bunyi ketuk-ketuk. Bunyi ketuk tu, baca Bahar Rojas dan sebagainya. Itu kenangan mengimbau. Depa tanya tadi, anak murid main bawa kereta tadi, Ustaz dulu pondok ada elektrik? Tak ada elektrik di nak sah. Sallallahu Alaihi Wasallam di pondok pakai meter minyak kayu. Sallallahu Alaihi Wasallam 17 tahun lalu. Alhamdulillah salat. Pi hari ni pondok dah banyak. Dulu pondok dah banyak. Ada orang khidmat dengan Tok Guru, ada yang bela lembu batik Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang jaga kedai batik. Saya kenal khidmah murid pada guru melalui Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui yang saya tengok di pondok batik. Satu ilmu yang saya teringat, batik rumah dia kembang dengan surau dia Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nak semayang, dia buka pintu rumah dia. Jadi anak murid tengok dia semayang sunat di rumah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batik ajang yang saya faham, semayang sunat kena buat di rumah. Tapi Tok Guru Sallallahu Alaihi Wasallam dia buka untuk ditiru oleh anak murid. Sebab anak murid kalau tak tengok Tok Guru semayang, dia kata Tok Guru tak buat apa. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya murid mendapat berkat daripada Tok Guru Sallallahu Alaihi Wasallam dan selamat daripada kecelakaan, jadi Patih dia buka pintu, dia semayang Allahu Akbar Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu kita tengok, oh Patih semayang, dia dapat dua kelebihan. Yang pertama, dia semayang sunat di rumah. Yang kedua, dia buat amalan untuk anak murid ikut. Itulah ulama, itulah Tok Guru subhanallah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah kabul hajat-hajat kita semua dengan berkat para ahli ulama. Dan akhir sekali saya nak minta tuan-tuan mari kita hadiah sekali Al-Fatihah pada Pak Tikroh dan juga Pak Tik sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syukur jazilan diucapkan tausiah dan pencerahan yang diberikan sebentar tadi. Masjid dan pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syekh atas malam ini.